Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati lagi saya kasih tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli tuan kuasa surau, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya, sama-samalah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini kita diberikan kesempatan dan kelapangan untuk sama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Ai mengah ni. InsyaAllah tuan-tuan, pertamanya saya ucapkan terima kasih atas jemputan ini. Dan yang keduanya minta maaf banyak-banyak di atas kelewatan. Saya cuba nak laju dah sangat tadi, tapi tak tahu sesak pun orang pakai balik kampung lagi kot, esok cuti. Memang sesak, kalau ke selatan dia pun sesak, ke utara pun lebih kurang ke. Jadi mana yang sempat je lah ya, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, seperti mana yang telah dimaklumkan, kita akan memulakan pengajian kita dengan menggunakan kitab Hadis 40 Penawar Hati. Hadis 40 Penawar Hati. Tuan-tuan kalau boleh dapatkan di pasaran kitab ni lagi bagus. Kitab ni lipis je tuan-tuan, tapi ada 40 hadis. Yang harganya tak salah saya RM6 ke RM7 dia. Murah sangat tuan. Dan hil sekotak mahal lagi. Nampak tak? Tak tahu berapa ringgit sekotak lagi kan. Jadi kitab ni murah, boleh pakai seumur hidup tuan-tuan insya-Allah. Saya dah pakai kitab ni dah tahulah, kata orang Perak nak lenyor dah. Lenyor nak hancur. Punya lama, dan saya rasa banyak surau-surau dan masjid-masjid yang saya gunakan kitab ini. Dan alhamdulillah kitab ini banyak memberi manfaat kepada orang ramai. Kitab ini ditulis oleh Abu Ali An-Nadwi Al-Banjari An-Nadwi. Syekh Ahmad Zamzam yang baru saja meninggal dunia, baru je pengarang dia meninggal dunia. Banyak sangat kitab yang dia tulis, dan ini antara sumbangan beliau yang besar dalam dakwah Islam tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan dapat memiliki kitab ni lagi baguslah. Murah saja kitabnya tuan-tuan ya. Baik, untuk malam ni kita pergi kepada muqaddimah terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada hadis yang pertama. Baik. Dia ada versi Jawi dan Rumi. Kalau versi Jawi dia memang macam ni lah, macam ulat lah sikit, halus tulisannya. Sebab kena pakai teropong kan, tidak terlalu nampak kan. Ataupun tuan boleh beli yang Rumi. Kalau tak nampak yang Jawi, beli yang Rumi. Bukan tak nampak, tak kerti baca pun ada juga. Tak apa enggak, yang penting kita faham. Yang penting kita nak faham apa yang ditulis oleh pengarang. Baik. Muqaddimah. Hati manusia adalah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia merupakan tapak semayan iman, tempat bertunas dan bercambah ke seluruh anggota badan dalam bentuk amalan yang merupakan bunga atau buah daripada apa yang telah tertanam di dalam hati. Hati manusia adalah tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai wadah ataupun bekas kepada fitrah, akal dan hikmah. Oleh itu hati sanubari adalah sentiasa jujur dan benar, walaupun terkadang mulut pandai berbohong dan tangan pandai mengambil sesuatu yang haram. Jadi itulah hati yang dikatakan tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun dikatakan di sini sebagai tempat semayan iman. Sebab itulah persoalan hati ini seringkali dibicarakan kerana kepentingannya. Sampai orang buat filem pun, filem mengenai hati, buat lagu mengenai hati. Kan? Ada filem apa tu? Soal Hati, Aflin Syauqi, Era Fazira. Tuan-tuan ingat ke? Saya rasa-rasanya lah lebih kurang macam tu lah. Ada lagu My Heart. My Heart. Nampak? Dia membicarakan soal hati. Banyak lagi lah cerita pasal wayang ni, lagu ni. Jadi pentingnya soal hati ni kerana itulah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya.
innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tak tengok rupa parah kamu. Tetapi yang apa Allah Ta'ala tengok, ma fi qulubikum, walakinnallaha yanzuru ma fi qulubikum. Tetapi apa yang Allah Ta'ala tengok, apa yang ada dalam hati kamu. Hebat macam mana pun kita, tempat pandangan Allah ni dalam hati. Walaupun kita pakai baju mahal harga puluh-puluh, harga ratus-ratus ringgit, ribu-ribu ringgit, kopiah saja dah harga sampai ratus-ratus ringgit dah, kopiah saja. Saya ni murah je, RM15 je kopiahnya kan. Ada yang kopiah harga ratus-ratus, baju ratus-ratus, ribu-ribu. Makan saya cerita siakap beribu kan. Lagi hebat. Nampak tak? Itu maknanya. Tetapi apa yang Allah Ta'ala tengok bukan pakaian kita, bukan reta benda kita, ni hati kita ni. Inilah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hati manusia pula adalah raja bagi seluruh anggota badan. Ia merupakan sumber pergerakan dan tindakan. Apabila hati itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila hati itu rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, perhatikanlah, sesungguhnya dalam badan seorang itu ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila ia rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah itulah yang dinamakan hati. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini yang katakan raja bagi tubuh badan kita. Ya, dalam tubuh badan kita ni banyak anggota. Ya, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada kaki, ada tangan dan sebagainya. Tapi hati ni king, raja tuan-tuan, bagi seluruh anggota tubuh badan kita ni. Ini bersesuaian dengan apa yang Nabi sebut, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah kamu dalam diri kamu ni ada seketul daging, kata Nabi. Kalau daging ni baik, baiklah dia. Baik perangainya, baik tingkah lakunya, baik akhlaknya. Tapi kalau daging ni buruk, busuk, wa iza fasadat, kalau dia buruk, busuk, maka busuklah perangainya, buruklah akhlaknya, tingkah lakunya. Ala wahyal qalb, ketahuilah kamu bahawa ianya adalah hati. Maka hatilah penentu segala-galanya khoja buat kita, tuan-tuan. Kenapa baik benar dia ni? Kerana hati dia baik, tuan. Memang buat khoja jadi je, elok je, sebab hati dia baik. Kalau hati dia rosak, hati dia kotor, walaupun dia buat khoja baik, akhirnya jadi kotor juga, tuan-tuan. Sebab awal-awal lagi hati dah kotor. Datang masjid, datang surau. Kadang orang yang hati kotor ni, dia datang juga surau. Bukan tak datang, tapi dia tengok tabung surau. Bila lah time tak ada orang ni, nampak ada dia ke orang tu, ataupun selipar orang surau, habis kena rembat dengan orang. Nampak? Sebab hati dah kotor. Dia mari tu bukan nak sembahyang sangat, dia mari tu ada tujuan lain, ataupun tujuan nak menunjuk-nunjuk, ada juga. Harap dia mau perasan lah teman pakai jubah Mekah hari ni. Nampak tak? Contohnya nak tunjuk, saya ni jubah Mekah ni. Nampak tak? Tapi bukan saya punya, jiran bagi. Saya bukan mampu beli, jiran balik Mekah bagi. Alhamdulillah dapat jubah peri, kan? Jangan ada niat macam tu, nak menunjuk-nunjuk, nak berbangga-bangga, nak riak lillahi ta'ala, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala tengok. Jadi orang yang buat kerja baik, insya-Allah apa kerja jadi semua baik belaka, elok aja. Sebab niat dia awal-awal lagi dah baik, hati dia baik, tuan. Tapi kalau orang yang memang jahat ni, tak menjadi, tuan-tuan. Dia datang surau pun bolehlah seminggu dua, lepas tu royop lah. Nampak? Kerana hati dia cenderung kepada benda-benda yang lain. Kita tak ikhlas. Memang kita datang ni lillahi ta'ala. Jadi kerja buat kita tu akan jadi elok kerana berpunca daripada hati yang baik tadi, tuan-tuan. Ni benarlah apa yang Nabi SAW sebut. Maka hati yang baik akan menyuruh anggota badannya membuat kebaikan, dan sebaliknya hati yang rosak akan menyuruh anggota badan berbuat kerosakan dan kemaksiatan.
Hati yang baik memang terdorong kita nak buat benda-benda baik. Pergi surau baik dah tuan-tuan. Kan? Udah pergi surau nak mengaji pula benda baik, nak solat jemaah benda baik, nak berzikir benda baik, nak berdoa benda baik, nak derma dalam tong surau pun benda baik. Semua benda baik je jadi sudahan tuan. Cuba hati terdorong nak pergi tempat maksiat. Nak pergi pusat dangdut contoh tuan. Pergi tu pakai dah tentu hala dah. Udah seluar pendek, skirt pendek. Sampai dalam tu udah berjoget pula. Udah minum benda bukan-bukan pula. Udah tak semayang pula. Jadi akhirnya benda jahat tu terus ke jahat-jahat dia seterusnya. Nampak? Jadi kita ni biarlah kecenderungan ni hati kita. Sebab tu penting kita jaga hati ni supaya hati ni kita cenderung pada nak buat benda-benda baik sepanjang hidup kita. Ada orang yang tak pernah menyakitkan hati orang lain. Sebab apa? Baik sangat. Saya ada kawan macam tu kan. Baik benar lah ya Allah kawan dengan dia ni. Tak pernah menyakitkan hati orang. Sebab hati dia baik tuan-tuan. Dia buat kerja tu baik je. Walaupun dia nampak benda tak elok, dia nak buat benda baik. Ni orang yang Allah pelihara hatinya tuan-tuan, yang cenderung nak buat benda-benda baik. Baik. Pada mulanya, hati setiap insan adalah baik. Hati seseorang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menerusi fitrah manusia yang semula jadi, yang meminati dan mencintai setiap yang baik dan membenci setiap yang tidak baik. Maka atas dasar inilah diletakkan hukum taklif ataupun hukum-hukum syarak kepada seseorang. Baik, seterusnya tuan-tuan, hati ni memang baik. Jadi nak jaga hati kita ni, antara jalannya, yang pertamanya disebut di sini, diletakkan hukum taklif ataupun hukum-hukum syarak kepada seseorang. Hukum taklif ni maknanya kita ni golongan mukallaf dipanggil. Kan, mukallaf. Bukan mu'allaf. Mu'allaf tu baru masuk Islam. Mukallaf. Mukallaf ni orang yang diberatkan hukum syarak ke atas kita. Bila sampai satu tahap, sampai umurnya akil baligh, kita dah digelar mukallaf. Maknanya diberatkan di atas tubuh badan kita ni hukum hakam. Ada benda yang telah diharamkan, dimakruhkan, diharuskan, disunatkan, diwajibkan. 5 hukum ni tak lari dalam hidup kita tuan-tuan. Buatlah apa benda dalam dunia ni, 5 hukum ni tak lari. Mari surau, sunat. Sembahyang sunat, solat maghrib wajib. Apa lagi? Banyak benda sunat. Kalau ada makan harus. Contoh, minum harus. Kalau keluar lepak, keluar isap rokok, udah makruh. Ada kata haram pula. Nampak tak? Anak dara lalu, janda lalu, budak kacau pula, udah haram. Contohnya, nak cerita hukum tuan-tuan, biar faham. Jadi ada benda yang kita buat dalam dunia ni tak lari daripada 5 hukum ni. Buatlah apa? Jadi untuk menjaga hati ni, 5 hukum ni dia menjaga tuan-tuan. Ada benda yang boleh kita buat, ada benda yang tak boleh kita buat. Dilarang oleh agama. Semuanya atas tujuan nak jaga hati kita. Bayangkan kalau hukum ni tak ada. Haram ke, halal ke, makruh ke, harus ke, hayun semacam je. Habislah, macam mana nak jaga hati? Hancur masyarakat kita. Kenapa? Tak ada hukum hakam, tak ada peraturan yang membimbing, yang memandu kita ke arah kebaikan. Tak ada. Maka sebab itulah hukum hakam yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Peraturan-peraturannya, undang-undangnya, hukum hakamnya, tujuannya nak jaga hati manusia ni supaya jadi orang baik je. Inilah antara yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk membentuk hati-hati manusia yang hidup zaman jahiliah dulu. Hidup penuh dendam, hidup kira nak enai orang, nak zalim orang, hidup pecah belah, hidup peranda, hidup berperang antara satu kabilah dengan satu kabilah. Semua tu Nabi hapuskan dengan disatukan hati-hati mereka ini ke arah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka mentauhidkan Allah. Dan Nabi satukan golongan yang berpecah belah, Ansar, Muhajirin, Aus, Khazraj dan sebagainya lagi. Sebab itulah pentingnya soal hati itu disatukan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Pentingnya hukum hakam ini tujuannya untuk jaga hati kita. Seterusnya lalu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pemberiannya kepada insan dengan mengutus para rasul yang membimbing manusia ke jalan kebenaran, yang juga membimbing manusia ke jalan kebenaran. Yang keduanya, nak jaga hati manusia ni juga diutuskan kepada kita nabi kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan setiap umat ada nabinya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rasul-rasul. Bilangan rasul ni beratus, bilangan nabi ni beratus ribu. Cuma yang terkenal saja 25 orang. Nabi kita khatamul anbiya wal mursalin, penyudah bagi segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Tak ada dah nabi dan rasul selepas nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang mengaku nabi di kalangan orang Melayu, tak ada. Itu semua ngarut belaka tu, kan? Itu nabi-nabi palsu. Termasuklah di zaman Abu Bakar As-Siddiq pun adanya nabi-nabi palsu. Jadi antara tugasan nabi ni ialah termasuklah nak jaga hati kita. Kalau kita tak ikut cara nabi, tak ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya yang mulia tadi, macam manalah hidup kita hari ni agaknya, tuan-tuan. Sudah tentulah hati manusia ni, tak tahulah, main dengan penyakit hati ni. Penyakit hati ni lebih teruk lagi daripada penyakit yang luaran ni. Penyakit luaran ni kita nampak, kena COVID, kena demam malaria, kena sakit jantung, kencing manis, sakit gaut, nampak, tuan-tuan. Tapi benda sakit hati ni benda dalam. Siapa pun tak nampak. Hasad, dengki, dendam, khianat dan sebagainya, semua ni dalaman belaka, tuan-tuan. Tak nampak. Tu bahaya penyakit hati ni. Luar nampak elok, dalamnya tak elok, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi SAW datang, diutuskan kepada kita, ya, menyempurnakan akhlak kita, liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Manusia yang perangai tak tentu hala tadi, dibaiki ke melalui ajaran yang mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita ada nabi di kalangan kita, tuan-tuan. Kenapa Nabi telah menunjuk ajar segala sudut kehidupan kita ni, daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, Nabi ajar dan tunjuk pada kita. Soal bagaimana nak masuk jamban pun Nabi tunjuk ajar pada kita. Soal bagaimana nak makan pun Nabi tunjuk ajar pada kita. Sampailah ke soal bagaimana nak memerintah negara pun Nabi tunjuk ajar pada kita, tuan-tuan. Begitu hebatnya ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu untuk memelihara hati manusia ini supaya melakukan perkara-perkara kebaikan dalam kehidupan mereka. Baik, itu yang kedua. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab untuk menjadikan pegangan hidup yang dapat menjamin kebahagiaan mereka di akhirat nanti. Seterusnya, yang ketiganya, nak jaga hati manusia juga, Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Wahyu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran yang kita duk baca, Quran yang kita duk kita fahami dan kita amalkan isi kandungannya, itu adalah merupakan antara ubat kepada hati kita, tuan-tuan. Ya, ubat, syifa. Dikatakan Al-Quran itu mampu mengubati. Dan orang yang baca Al-Quran, hati tak tenang boleh jadi tenang, hidup tak tenteram, hidup serabut boleh jadi hidup elok, bahagia. Kenapa? Dengan panduan Al-Quran, dengan hanya membaca Al-Quran. Bila dibacakan Al-Quran kepada kita, kita akan menjadi lebih tenang. Kita pun bila baca Quran, hati lebih tenang. Kalau kita berserabut kepala otak, tuan-tuan, macam-macam masalah, bacalah Al-Quran. InsyaAllah, walaupun duit tak ada, hati tenang, tuan-tuan. Beras rumah tak ada pun hati tenang bila baca Quran, tuan-tuan. Masya Allah. Inilah hebatnya Al-Quranul Karim, ya,
yang menjadi pengubat kepada jiwa lara kita, tuan-tuan. Hati yang lara, hati yang tidak tenteram, diubati dengan Al-Quran. Orang kena rasuk dia hantu, baca Quran, insya-Allah Quran, hantu pun lari lintang pukang. Baca Al-Baqarah, bacalah Al-Fatihah, dan bacalah ayat kursi ke apa benda ke, syaitan pun takut. Dengan Al-Quranul Karim, tuan-tuan. Hebatnya Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran jugalah yang membimbing kita. Sekecil-kecil hukum sampai sebesar-besar hukum ada dalam Al-Quran. Dan kita kena yakin, dan kita kena imani Al-Quran ini sepenuhnya. Sedikit pun tak boleh kita kufuri Al-Quran, walaupun 0.001. Tak boleh, tuan-tuan. Ya, murtad hukumnya, jatuh kafir hukumnya orang yang mengkufuri Al-Quran. Kerana Al-Quran termasuk dalam rukun iman. Wajib kita imani setiap hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran membimbing hati kita, tuan-tuan. Inilah hebatnya Al-Quran. Baik, itu yang ketiga. Maka apabila manusia mengikuti jalan yang bertunjangkan oleh para rasul dan berpegang teguh dengan kitab yang diturunkan, mereka akan dapat memperolehi petunjuk yang akan membawa mereka untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada jalan kesesatan yang dimurkainya. Tetapi manusia ini ada mempunyai musuh yang sangat pandai dan sangat mendendam kepadanya, yaitu iblis, yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkannya, iaitu untuk menyesatkan umat manusia. Iblis selalu menggoda hati manusia. Ia berusaha untuk membalut fitrah suci yang telah diada di hati manusia dengan balutan daripada hawa nafsu, syahwat dan berbagai lapisan lagi. Iblis tidak akan berputus asa dari mencapai matlamat yang telah disumpahkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Ia akan berbuat segala sesuatu yang dapat memesongkan manusia daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan matlamat hidup yang sebenar. Maka apabila iblis masuk ke dalam hati seseorang, ia akan membisikkan suatu kesenangan atau kebahagiaan dunia itu, lalu ia mendorongnya untuk merebut peluang yang ada. Sedikit demi sedikit ditiupkan semangat nafsu dan syahwat yang telah sedia ada di hati manusia sebagai kesempurnaan fitrahnya. Seterusnya, apabila hati seseorang telah tergoda dan matanya telah tertutup dengan bayangan kelazatan hawa nafsu dan syahwat, maka ketika itulah manusia akan melupakan Tuhannya, sehingga ia berani berbuat maksiat dan mengakibatkan satu titik hitam telah tumbuh di lembaran suci fitrah yang ada di dalam hati. Baik. Kita ni, hati memang terdorong nak buat benda baik. Malahan semua orang ni fitrahnya suka kepada benda baik. Hatta orang jahat pun. Hatta kalau banduan di penjara tu, tuan-tuan, kalau kita tanya, nak tak buat benda-benda jahat? Mereka tak nak sebenarnya. Demo pun tak nak. Kalau ikutkan hati, tak nak mencuri, merompok, menyamun, dan sebagainya jenayah yang lain, mereka pun tak nak. Nak buat baik. Memang itu sifat naluri yang ada pada manusia. Tengok orang susah, kita rasa nak tolong, kan? Nampak orang tak berduit, rasa nak bagi duit. Orang tak derma, kita nak bagi duit. Itu fitrah manusia. Tetapi ada ni musuh kepada hati ni yang akan menyesongkan kehidupan kita ni supaya terdorong buat benda-benda jahat, iaitu iblis tadi. Iblis ni bukan kita, tuan-tuan. Nabi Adam dan Tok Hawa kita pun dikelentongnya, akhirnya terkeluar mereka daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jahat tak jahat iblis ni. Jadi inilah khawja iblis yang sentiasa membisikkan untuk kita terdorong buat benda-benda jahat. Iblis ni benda tak nampak. Kalau nampak, kita sepak dah, tuan-tuan, kan? Tapi dia ada merata tempat. Hatta dalam surau masjid pun ada dia lepak, tuan-tuan. Nampak tak nampak je. Ada siapa nampak? Ada orang nampak, wallahualam lah. Tapi saya tak nampak. Kalau saya nampak, saya cabut lari dulu. Nampak dah. Jadi elok benar lah kita tak nampak. Tapi dia sentiasa membisikkan kita ni supaya buat benda jahat, benda tak elok.
daripada dengar ceramah ustaz tu tidur membagus. Nampak tak? Dia bisik tu. Dia pun biji mata kita sedap je. Kan? Ngantuk sedap lain kena pula aircon pula surau ni. Ya Allah sedap dengar tidurnya. Contoh. Kan? Tengah-tengah tu dia nyembang lah, dia itulah. Itu semua bisikan iblis belaka tuan-tuan. Yang kita tak nampak. Memang kerja dia 24 hours. Macam 7-Eleven. Bukanlah 7-Eleven tu iblis tuan. Maknanya itulah kerja iblis 24 jam membisikkan benda-benda jahat pada kita. Sampai kita tidur pun dia kacau. Ya tak ya? Ya lah, ngigah. Milah. Apa milah pula ni? Udah. Jenuh berjawab dengan orang rumah dah. Nampak ada? Dah ngigah benda kan bukan. Contoh. Kan? Bukan ya benar. Kan? Kalau benar pun tak tangguh sendiri lah. Nampak tak? Jadi itulah. Jadi bila manusia ni buat benda jahat akibat dorongan daripada bisikan iblis tadi, maka satu dosa yang kita buat akan mendatangkan satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Ini disebut dalam sebuah hadis tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbi nuqtatun sauda fa idza naza'a wastaghfar wa taba saqala qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'alwa qalbuhu wa huwa ar-ran alladhi zakara Allah kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Maksudnya sesungguhnya seseorang hamba apabila ia melakukan sesuatu kesalahan, maka akan diguriskan dalam hatinya satu titik hitam. Maka apabila ia menarik diri, yakni dari kemaksiatan itu, dan terus beristighfar dan bertaubat, hatinya akan kembali suci dan bersih. Tetapi apabila ia kembali melakukan kesalahan, maka titik hitam itu akan bertambah di dalam hatinya, sehingga sampailah titik hitam itu memenuhi segala permukaan hatinya. Dan inilah yang dinamakan ar-ran ataupun karat di hati yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, seperti yang disebut dalam hadis di atas, yang bermaksud sekali-kali. Bukan demikian seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu daripada perbuatan dosa telah menutup hati mereka. Hadis Tirmizi, dan hadis ini hadis hasan sahih tuan-tuan. Jadi Nabi kata satu dosa yang kita buat, satu titik hitam. Kalau kita istighfar, kalau kita bertaubat, titik hitam itu akan hilang dalam hati kita. Tetapi kalau kita terus buat dosa demi dosa, akhirnya hati kita penuh dengan titik-titik hitam tadi. Sehingga datangnya satu penyakit, kata Nabi, yang dinamakan ar-ran. Ar-ran ni apa dia? Bukan RAN 95, RAN 97. Itu minyak. Ar-ran ni makna dia karat. Hati tu sudahnya, bila dah banyak sangat titik hitam, jadi karat tuan-tuan. Benda karat ni macam besi lah. Kalau besi yang wajar ni, yang solid ni, susah nak kita bengkokkan. Tapi kalau besi dah berkarat, mudah sangat kita musnahkan, hancurkan, dan berbahaya kepada kita. Begitulah sifatnya hati yang berkarat tadi tuan-tuan. Bila hati dah berkarat tuan-tuan, maka sukarnya seseorang itu untuk menerima kebaikan-kebaikan. Bagi nasihat pun macam cakap dengan tunggui. Ada tak kita dengan orang tuan-tuan, bagi nasihat, bagi pandangan, buat tak reti je dia mah? Ada tak? Ada tuan-tuan. Sebab apa jadi susah payah sangat ni? Sebab hati dah berkarat. Bukan kita tak ngajak ke surau, bukan kita tak ngajak mengaji, bukan kita tak mengajak kepada Islam, bukan kita tak mengajak ke arah kebaikan. Ya Allah, susah benar nak terima. Ada tak orang macam tu? Ada tuan-tuan. Sebab apa? Hati dah berkarat. Ada orang mudah je. Moh kita ke surau, jomlah sekali-sekala datang surau. Jom kita. Elok, alhamdulillah ada juga orang mengajak aku ke surau. Mudah aja. Ada orang mudah. Ada orang kita ajak datang surau, syurga, neraka hak masing-masing. Kubur kita pun asing-asing. Udah, dia main cerita macam tu kan. Kubur asing-asing lah, apalah. Kain salam Pak Imam. Dia tak pergi kain salam ke Pak Imam je sudahnya. Nampak? Payah orang macam ni kan.
Kadang-kadang dia lebih pandai daripada kita lagi. Kamu rasa kamu pergi surau, kamu ahli syurga, confirm ahli syurga dah ke? Oh, mak oi. Kan? Kadang ada kawan-kawan perempuan contohnya, kita ajak tutup aurat. Marilah pakailah tutup aurat, nampak cantik. Kan? Zainal Zain pun dah pakai tudung. Era Fazira pakai tudung dah. Ni Lopa dah pakai purdah dah. Ha, nampak tak? Apa lagi nak nunggu? Ha, contohnya. Kan? Tak apalah pakai tudung pun, kalau buat jahat buat apa? Oh mak, ada je jawabnya kadang tu. Bila kita nak buat benda baik. Kan? Sebab apa? Sebab hati tu dah berkarat. Jadi payah nak menerima kebaikan, teguran-teguran kadang-kadang. Nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan. Cakap ustaz ni tak pakai dah. Dia je yang betul kan? Kan? Cakap orang alim ni, cakap orang baik-baik ni tak pakai dah. Dia cakap geng-geng satu kepala dengan dia, hati dia pakai. Hati dia tunduk as-sam'u wa ta'atu. Tapi apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada dia, apa pun tak dibulikannya. Ini masalah orang yang hatinya dah berkarat ni tuan. Hati yang teruk berkarat ni, Allah, macam ibaratnya kadang-kadang susah kita nak ubati. Kalau penyakit ringan-ringan, mudah je bagi Panadol ke, insya-Allah lah, kebah lah demam tu ke apa ke, kan? Tapi kalau penyakit dah kronik, udah teruk, mau lagi Panadol. Awak dah kena kanser tahap 4, stage 4 dah kanser, tak apalah telan Panadol 2 biji, mau? Tak mau kan? Kencing manis dah tahap dah hitam kaki, dah teruk benar dah, boleh makan Panadol 2 biji lagi? Tak mau dah. Doktor kata ni kena potong ni, kan? Sebab apa? Dah teruk sangat dah. Begitulah manusia yang hatinya penyakit ni dah kronik teruk tuan. Kadang-kadang cakap tak mau, penampur aja. mau kadang-kadang. Cakap lembut-lembut pun dah tak mau dah. Kena main kasar dah. Kena main buah, tak boleh main bunga. Kalau silat dia tak boleh main bunga dah, main buah tu. Kenapa? Susah nak terima. Cakap elok-elok tak mau, cakap mak apa teruk sangat macam ni. Jadi tapi bukanlah saya suruh bagi buah aja tuan-tuan. Tapi kita ni tahap demi tahap. Dalam dakwah ni tahap demi tahap. Ada setengah orang dia boleh terima dengan mudahnya. Bila kita cakap, bila kita ajak dia berbuat baik, dia mudah untuk terima. Ada orang cukup payah tuan-tuan. Kadang-kadang kita terpaksa buat macam-macam untuk supaya dia tertarik kepada Islam. Nampak? Jadi maknanya begitulah jenis-jenis penyakit hati ni yang memang susah tuan-tuan. Jadi sebab itulah pentingnya kita ni menjaga hati kita. Azan dah, kita kena berhenti ni. Baik, sikit lagi. Maka hanya dengan hati yang sehat sahaja kedatangan kita akan disambut baik oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Orang yang datang membawa hati yang berlumuran dengan dosa akan disisihkan dari barisan orang yang berangkat menuju syurga, walaupun ia membawa harta benda yang tidak terhitung banyaknya dan sebilangan besar daripada zuriat pengikutnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari kiamat, sudah tidak berguna lagi harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sihat, yakni dengan yang bersih. Inilah kesudahannya tuan-tuan. Kita nak bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Itu sajalah kelayakan seseorang untuk bertemu dengan Allah. Orang yang bawa hati yang berlumuran dengan dosa, daripada kemungkaran dan kemaksiatan yang dia buat, Allah tak nak jumpa tuan-tuan. Jenuh kita. Kalau Tuhan yang mencipta kita di akhirat nanti tak nak jumpa kita. Jenuh. Malanglah orang macam ni. Sebab Allah hanya terima orang yang hatinya sejahtera. Walaupun kamu ni banyak pengikut, walaupun kamu banyak harta benda, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan juga anak pinak. Harta banyak mana pun Allah tak pandang. Banyak pengikut pun Allah tak pandang. Pengundi teman kawasan ni paling tinggi, Allah tak pandang tuan-tuan. Ya Allah pandang apa dia?
qalbin salim, hati yang sejahtera. Jadi tuan-tuan, itu sebablah antara tujuan kita mengaji kitab ini dihimpunkan dalamnya ada 40 hadis, 42 bab, mana 42 hadis. Tujuan dan matlamatnya untuk memimpin hati kita ini supaya terdorong melakukan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Hadis-hadis yang dihimpunkan di sini tuan-tuan dalam kitab ini tujuannya nak membentuk hati kita ini supaya lebih taat kepada Allah dan taat kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya iman dan akidah kita, keyakinan kita terhadap hukum hakam Allah ini kata lebih teguh, lebih mantap dengan hadis-hadis yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah antara tujuan pengarang kitab ni tuan-tuan. Arwah baru aja meninggal. Dan inilah antara jasa-jasanya kepada kita. Kitab ni digunakan di negara kita ni, memang terkenal lah kitab ni tuan-tuan. Saya pun dah mengajar kitab ni di surah Al-Falah pun dah pernah mengajar dah, rasanya beberapa tahun yang lalu. Termasuklah di surau Syadiah ni pun pernah juga. Mereka dah kitab yang kedua dah. Sebelum ni kitab ni juga tuan-tuan. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan lah orang kata pengajian kita dalam kitab ini akan memberikan manfaat kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi ini mukadimah saya pada malam ni tuan-tuan. Insya-Allah kuliah akan datang kita akan terus pergi pada bab yang pertama, iaitu hadis yang pertama, 4 pertanyaan yang mesti dijawab ni dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Ada apa soalan Dan? Kau nak tanya ke? Kau ada tak jelas ke? Ada? Tak ada? InsyaAllah kalau tak ada apa-apa tuan, kita jumpa kuliah kita akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.